Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua anak murid yang cikgu kasihi sekalian. Okey, baiklah, hari ini kita akan meneruskan sesi pengajaran dan pembelajaran kita. Hari ini kita akan meneruskan sesi pengajaran dan pembelajaran kita di dalam tajuk reka bentuk fotograsi, di mana cikgu memilih kaedah PBL ataupun nama lainnya dikenali sebagai Project Based Learning, pengajaran dan pembelajaran berasaskan projek. Okay, di mana di dalam tajuk ini, iaitu tajuk yang lebih mendalamnya pada tajuk 5.1.6, pembinaan mockup ataupun model struktur reka bentuk baharu sistem fotograsi. Baiklah, untuk set induksi sekarang ni anak-anak murid cikgu boleh tengok sekarang di layar. Okey, apakah yang cikgu tunjukkan sekarang? Okey, ini merupakan salah satu contoh lakaran sistem fotograsi, di mana satu-satu lakaran merupakan sangat penting sebelum kita untuk melakukan pembinaan mockup ataupun model. Oleh itu, cikgu ingatkan sekali lagi, pastikan anda telah menyiapkan lakaran sistem fotograsi untuk membuat mockup pada hari ini. Sekiranya anda tak menyiapkan sistem ataupun lakaran sistem fotograsi ini, sudah pasti anda akan menghadapi masalah untuk membuat mockup. Baiklah, tujuan pembinaan mockup. Di sini cikgu senaraikan ada 3 tujuan pembinaan mockup. Tujuan yang pertama adalah untuk menunjukkan pemvizualan keseluruhan secara 3 dimensi ataupun 3D. Maksudnya di sini, mockup yang dihasilkan adalah gambaran sebenar untuk projek sekiranya dilakukan ataupun kita berusaha untuk menyiap ataupun mewujudkan projek tersebut secara realiti. Maksudnya mockup adalah gambaran sebenarnya nanti. Kemudian tujuan yang kedua adalah memberi gambaran keseluruhan kepada pengguna ataupun pelanggan tentang reka bentuk sistem fotograsi. Maksudnya di sini, pengguna dan pelanggan adalah orang yang sentiasa ingin yang terbaik, di mana kita sebagai pereka perlu mengikuti kehendaknya. Okey, caranya macam mana? Caranya dengan membuat mockup. Mockup tersebut kita hasilkan dan kita tunjukkan kepada pelanggan. Sekiranya pelanggan berpuas hati dengan mockup tersebut, bermakna dia akan mengambil mockup tu dan membuat mockup tersebut secara realiti ataupun sebenar. Kemudian yang ketiga adalah menunjukkan cara pemasangan, kemudian kesesuaian komponen serta penempatan laluan paip. Maksud di sini, dengan penghasilan ataupun terminalnya mockup ni, murid-murid dapat mengetahui cara pemasangan yang betul, kemudian adakah pemasangan ataupun komponen yang anak murid cikgu lakukan tersebut sesuai ataupun tidak, dan yang last sekali, mungkinkah laluan ataupun cantuman antara paip tersebut baik. Kalau tak baik, kita kena ubah dengan cara yang lagi baik. Baiklah, kita pergi ke slide seterusnya, iaitu bahan-bahan penghasilan mockup. Di sini cikgu ingin ingatkan kepada semua anak murid, pastikan anda sediakan bahan-bahan yang cikgu senaraikan di layar untuk menghasilkan mockup yang terbaik. Okey, kita tengok bahan yang pertama. Bahan pertama adalah glue panas. Glue panas di sini kita akan gunakan untuk proses pencantuman. Tak kisahlah pencantuman antara bahan-bahan yang kita gunakan kejap lagi. Okay, kemudian bahan yang kedua adalah straw. Straw di sini cikgu ingin ingatkan kita akan gunakan beberapa jenis straw. Straw ini mewakili pipe dalam mockup itu nanti. Kemudian botol kosong 1.5 liter.
Botol kosong 1.5 liter ni kita akan gunakannya sebagai mewakili tangki nutrien. Kemudian cawan plastik. Cawan plastik ni kita akan gunakannya sebagai menggantikan polybag ataupun bekas tanaman. Kemudian gunting. Gunting kita akan gunakan untuk sebarang proses pemotongan. Dan yang terakhir sekali adalah pengepit kertas. Pengepit kertas ni kita akan gunakan untuk mengepit straw tu nanti. Di hujung straw tersebut perlu dikepit untuk mengelakkan air keluar sekiranya kita buat proses pengujian. Di sini ada satu soalan. Sekiranya saya ingin menggunakan selain daripada bahan di atas, boleh tak cikgu? Kalau ikutkan tak ada masalah, boleh saja. Itu mengikut kreativiti anda. Anda bebas untuk melakukan ataupun memilih bahan yang sesuai untuk menghasilkan mockup. Seterusnya adalah video tunjuk cara. Di sini cikgu akan memberikan link untuk penghasilan mockup di dalam YouTube, di mana murid-murid boleh rujuk link yang cikgu berikan untuk memandu anda bagi menghasilkan mockup yang terbaik. Dalam masa yang sama, murid-murid boleh merujuk buku teks pada buku surat 127 hingga 128 sebagai rujukan sekiranya anda mengalami masalah untuk mendapatkan capaian internet dan membuka link yang cikgu berikan. Baiklah, cikgu berikan anda peluang untuk membuat PBL, sistem vertigasi. Seperti mana cikgu ingatkan sekali lagi, pastikan anda telah menyiapkan lakaran sistem vertigasi yang terbaik, yang baru dan yang sesuai untuk anda lakukan projek. Kemudian pastikan selepas anda membuat mockup tu, anda melabel bahagian-bahagian ataupun komponen-komponen utama yang terdapat pada mockup supaya cikgu dapat menilai mockup yang anda telah hasilkan.
Baiklah, kita pergi ke bahagian rumusan PBL, Project Based Learning, penghasilan mockup sistem vertikasi. Di sini cikgu dapat merumuskan yang pertama, murid dapat mempelajari sambil membuat tugasan dengan baik, di mana murid menghasilkan tugasan iaitu mockup. Kemudian murid mempelajari maksudnya di sini kalau ikutkan sebelum ini anda kurang memahami apakah itu sistem vertikasi, tetapi dengan menghasilkan mockup ni anda dapat mengetahui apa itu sistem vertikasi, komponen-komponen sistem vertikasi dan macam mana sistem vertikasi ini beroperasi. Kedua, murid dapat melakukan proses pemasangan mockup dengan betul. Dan yang terakhir sekali, murid seronok dan suka dengan menggunakan kaedah PBL sambil mempelajari sesuatu. Cikgu lihat di sini anda tertarik dan seronok dengan kaedah PBL ini, di mana sambil anda membuat projek, sambil itu anda belajar sesuatu yang baru.